الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Nazir dan juga Al-Fadhil tuan-tuan imam ahli kuasa Masjid Al-Khairiyah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam majlis ilmu yang kita namakan majlis menggilap hati dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, apabila kita berbincang tentang perjalanan hidup kita ke akhirat yang disebut dengan nama Rihlatul Khulud, rihlah abadi ke alam akhirat, maka di sana tentulah kita mempunyai suatu agenda ataupun dia sebut dengan nama bekalan. Sebab tidak ada manusia boleh berjalan tanpa bekalan. Kalau kita nak berjalan dengan kereta, kereta nak minyak. Kalau berjalan dengan unta, unta nak makan. Jadi perjalanan kita di atas dunia ini singkat. Orang panggil perjalanan yang sangat pendek, tetapi perjalanan kita yang hakiki, yang sebenar-benarnya, iaitulah perjalanan ke akhirat. Bila kita kata kita nak pergi ke akhirat, maka apakah bekalan kita yang boleh kita bawa, yang boleh kita bekalkan di dalam perjalanan yang panjang dan jauh itu? Maka di sinilah para ulama mengambil suatu perbincangan, iaitulah melalui ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sebut, illa man atallaha biqalbin salim. Manusia yang bahagia, manusia yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat nanti dengan hati yang sejahtera. Bagaimana nak mensejahterakan hati kita daripada perkara-perkara yang tidak baik? Para ulama ahlul qulub mengatakan hati itu diganggu oleh dua perkara. Yang pertama disebut penyakit syubhat. Penyakit syubhat artinya penyakit-penyakit yang diganggu melalui pemikiran kita. Satu lagi dipanggil penyakit syahwat melalui nafsu dan jiwa kita. Maka dua penyakit inilah yang menghalang manusia daripada sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dua penyakit inilah juga yang menyakiti manusia daripada duduk di atas landasan siratal mustaqim, yang menjadi idaman, yang menjadi cita-cita kita setiap masa dan waktu. Di dalam solat kita, kita minta, kita diajar oleh Allah Azza wa Jalla supaya minta dengan Allah, iaitulah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami dengan jalan yang lurus, iaitulah jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak beri manfaat harta dan anak pinak. Hari mana tu? Iaitulah pada hari kiamat. Tak ada dah kita bawa harta kita lari. Anak-anak juga, termasuk isteri dan suami juga berpisah, tidak akan mendekatkan diri masing-masing. Maka Allah kata manusia yang selamat, manusia yang bahagia pada ketika itu, man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera.
Maka timbul satu persoalan, bi ayyi qalbin nalqahu, dengan hati manakah kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama telah menulis buku-buku ataupun kitab-kitab yang memberi suatu motivasi kepada kita tentang bagaimana keadaan kita. Seorang imam, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Fawaid telah menulis, memotivasikan kita. Dia mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, carilah hati kamu di 3 tempat. 3 tempat kita kena cari hati kita. Yang pertama, inda sama'il Quran, ketika kita mendengar Quran. Bila kita dengar Quran, kita baca Quran, adakah memberi kesan kepada hati ataupun tidak? Kalau kita sekadar baca saja, lebih baik daripada tak baca. Tapi bila dah baca, kita nak tengok kesan dia kepada jiwa. Adakah hati kita menggeletar? Ataukah hati kita menambahkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Ataukah hati kita telah istijabah memperkenankan seruan Al-Quran dalam arahannya dan larangannya? Maka itu tempat yang pertama. Yang kedua, wa fi majalisi zikri, di tempat majlis-majlis ilmu yang kita namakan majalis zikri, iaitulah majlis yang membincangkan tentang halal dan haram, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Apakah di sana terdapat hati kita ataupun hati qalbin lahin, ataupun dia panggil al-qalbin ghafil. Duduk dalam majlis ilmu tapi kita tidak dapat menumpukan kepada apa yang kita belajar. Duduk dalam majlis zikir menyebut nama Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mendapat khusyuk di dalam majlis yang tersebut. Maka kita kena cari, kita mempunyai hati ke tidak. Secara realiti yang berlaku hari ini, para jemaah sekalian, kita bincang secara apa yang ada di hadapan kita. Hari ini bila kita belajar, kadang-kadang kita tidak boleh nak fokus. Kita pergi belajar, waktu orang kuliah umum ni lain lah, tak ada kitab. Waktu ustaz mari baca kitab, kita ada kitab ke tidak? Timbul soalan. Saya ada kitab, ambil yang kat masjid. Ada setengah masjid ni dia sediakan kitab, teks untuk ustaz mengajar. Kita sendiri tak bercita-cita nak menjadi orang memahami, sehingga kitab pun tak beli. Paling tidak kita bawa kitab, menunjukkan kita ada ghairah, ada semangat untuk belajar. Buku nota, pen ada ke tidak, itu kita nak tengok dalam majlis ilmu bagaimana hati kita di sana. Ataupun duduk dalam majlis ilmu, tubuhnya di situ, hatinya di lain, maka itu menjadi hati manusia yang belajar tanpa hati. Yang ketiga, fi awqatil khalwati, kita nak tengok waktu kita bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita diam-diam, kita bangun waktu malam bertahajud, kita bangun pada waktu sunyi, manusia sibuk dengan dunianya, manusia sibuk dengan rehat, dengan tidurnya. Adakah pada waktu itu kita mampu memiliki hati yang takut pada Allah Azza wa Jalla? Maka sekiranya 3 tempat ini kita cari, hati kita tak jumpa, maknanya kita dalam keadaan leka, lara, ghaflah, maka fasalillaha, hendaklah kita doa dengan Allah Azza wa Jalla, minta supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita qalban khashi'an. Dalam di antara doa yang hadis yang Nabi kita sebut, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk. Dan itulah yang dikatakan, apabila ilmu tidak bermanfaat, kita belajar macam tak belajar. Ini yang menjadi ketakutan kepada kita. Belajar supaya tak mengaji. Dari sudut benda larangan kita tak tinggalkan, dari sudut arahan kita tidak patuh. Sama ada arahan dalam perkara yang wajibnya atau arahan dalam perkara-perkara sunatnya tidak menjadi kepatuhan kepada kita, maka itu dia panggil manusia tidak mempunyai hati yang sejahtera.
Maka para ulama telah membahagikan hati itu 3 kategori. Tuan-tuan tanda, hati ada 3. Yang pertama dia panggil al-qalbul hayy, hati yang hidup. Hati yang hidup. Yang kedua al-qalbul qasi, hati yang keras. Jadi hati yang hidup itu hati orang beriman. Hati yang keras ini Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, au asyad summa qasat qulubuhum. Keras hati mereka, ada yang lebih keras daripada batu. Dia panggil hati yang kafir yang sudah mati. Yang ketiga al-qalbul marid, hati sakit. Jadi hati sakit insya-Allah masih ada peluang untuk kita mengubatinya. Sebab orang sakit hidup lagi. Cuma bagaimana kita nak ubati dia, maka di situ yang perlu kita bincang, perlu kita cari penawar dan ubatnya sekali. Jadi dalam perbincangan ringkas ini, dalam buku Bi ayyi qalbin nalqahu, dia telah menulis kepada kita 8 tanda menandakan hati masih lagi hidup. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan perbincangan ringkas kita ini memberi makna kepada kita bagaimana kita nak masuk makmal hati kita, hidup ke mati. Jadi kalau tak bergerak hati dengan makmal yang kita tes ini, maka di sana perlu pada kita fasalillaha, kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita qalb al-hayy, hati yang hidup. Yang pertama tanda hati hidup iaitulah iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hati dia gemetar. Bila kita sebut nama Allah, hati kita takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, menambahkan keimanan, meningkatkan keimanan kita. Maka alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau itu kita masih ada di situ, maka bermakna hati kita masih hidup. Jadi kita coba tes tengok, baca Quran memberi kesan ke tidak? Boleh ke tidak kita menangis dengan Al-Quran? Ada orang ni Masya Allah, dia boleh menangis dengan motivasi sampai beribu bayar harga. 3 hari pergi motivasi sampai 1000 harga. Oh, dia kata kita menangis je kat situ. Sebab apabila dia tayang video gambar-gambar orang yang kena musibah, kena bala bencana, gambar ibu dia dihalau oleh anak, gambar macam-macam benda, menangis kita. Biasalah itu dia panggil, itu tangisan kita tengok kepada filem. Tetapi yang kita nak di sini tangisan apabila kita berinteraksi dengan kalam Rabb. Bila kita duduk dengan kalam Allah, itulah penawar yang paling mujarab, yang paling baik. Tapi kalau penawar ini tidak memberi kesan, seolah-olah kita pergi jumpa doktor sakit, doktor injek tidak bermakna. Lepas cocok tak ada apa-apa, sakit situ juga, maknanya tak ada kesan. Jadi hati yang hidup itu hati yang hidup bersama dengan Quran. Alhamdulillah, di saat kita hidup hari ini, kita akan menghadapi mausimul khairat, bulan yang besar, iaitulah bulan Ramadan. Allah namakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi dari sekarang kita cuba, jangan tunggu Ramadan baru nak buka Quran, itu sudah terlewat. Sekarang kita ambil Quran, kita baca. Kita semak cari di mana ke masjid yang ada program tadabbur Al-Quran, kita hadir. Sebab tadabbur Quran berbeza dengan baca Quran. Baca kita baca, orang panggil tukar makna, baca terjemahan. Tapi tadabbur makna kita mengorek, menggali di sebalik ayat itu apa yang terkandung, apa rahsia di situ. Itu dia panggil tadabbur Al-Quran. Jadi ayat ini tuan-tuan tanda, surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut mereka ini siapa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang yang beriman dengan sebenar. Orang yang beriman siapa? Orang yang hatinya hidup bersama dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Yang kedua, laisa lahu fi kulli syai'in ibrah. Setiap benda yang kita tengok, yang kita dapati, itu dia panggil menjadi pengajaran kepada kita.
Setiap benda yang kita tengok dalam dunia ini ada pengajaran. Hari ini timbul macam-macam. Bala dia panggil panas El Nino. El Nino Tengah duk panas-panas El Nino, keluar pula dalam berita kereta tenggelam, hanyut barang-barang, mari banjir. Di saat kita menghadapi panas, kegawatan panas, tiba-tiba banjir. Ini satu benda ajaib. Ataupun duduk diam-diam, mari pula gempa bumi, mari pula bencana itu bencana ini. Bagi seorang yang hatinya hatinya hidup, maka dia akan tengok makhluk Allah Ta'ala, setiap sunanillahil kauniyah, benda yang berlaku di alam ini, dengan mata seorang mukmin yang tengok dengan penuh pengajaran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Hijri, inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi zalika, semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang al-mutawassimin, iaitulah al-mutafakkirun al-mu'tabirun. Tuan-tuan, para jemaah, bahasa kita bahasa Quran, bahasa kita bahasa orang beriman. Bila tengok benda yang berlaku, kita kena kata ini ujian Allah Ta'ala. Allah nak cuit kita supaya kita sedar. Tapi kalau bahasa orang tidak beriman berbeza, mereka mengatakan bencana alam, maka dia menyalahkan alam, menyalahkan El Nino, menyalahkan kepanasan global. Salah itu salah ini. Kita tidak menyalahkan kita, sebab kita tak mau menjadi manusia yang bersalah. Bila kita tidak bersalah, kita tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil turutan analogi benda yang berlaku apabila manusia tidak mengambil ibrah daripada benda yang berlaku. Bila kita ambil ibrah ataupun pengajaran, pada ketika itu para jemaah, kita akan tengok semua benda yang berlaku dengan pengajaran. Suatu cerita, Umar bin Abdul Aziz, siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Az-Zahid, yang disebut dengan nama, digelari dengan nama Al-Khalifatul Khamis, Khalifah Rashidin yang kelima. Itu gelaran yang diberi kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Suatu masa dia duduk wukuf di Arafah bersama dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Tiba-tiba berlaku ra'd, guruh petir yang begitu kuat, sampai Sulaiman tunduk kepala dia, tunduk kerana terlalu takut kepada petir yang berbunyi yang begitu kuat. Umar bin Abdul Aziz, seorang alim faqih yang sangat warak, tinggi ilmu ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dia kata, ya Sulaiman, wahai Khalifah, ribut petir ini biasanya tanda Allah Ta'ala nak turunkan rahmat. Tidak selepas ribut mari hujan. Hujan itu rahmat ke tidak? Rahmat. Ribut yang berlaku ni, petir yang berlaku ini, Allah Ta'ala nak suara ini, suara nak bawa rahmat kepada kita. Fa kaifa iza sami'ta sauta azabihi, bayangkan bagaimana kalau kita dengar suara azab daripada Allah Azza wa Jalla. Tersungkur Khalifah, menangis kerana motivasi yang begitu dalam. Maknanya petir ribut yang kita takut ni nak bawa rahmat, nak bawa hujan mari. Bagaimana kamu bayangkan kalau pada saat kita duduk mendengar azab yang Allah Ta'ala hantar nak binasakan kaum yang zalim, kaum yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itu di antara pengajaran yang patut kita buat. Cerita yang lain untuk kita ambil pengajaran. Syekh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur. Jadi seorang murid dia nama Salam, orang bawa kepada Hasan Basri kuz, maknanya dia panggil kuz ni macam satu bekas air lah, satu teko air bawa ke dia. Untuk apa? Untuk dia buka puasa. Hasan Basri puasa, orang bawa air supaya dia buka puasa. Falamma adnahu ila fihi, bila masuk waktu maghrib,
dia telah angkat air ke mulut dia, tiba-tiba menangis Hasan Basri. Kita tak sempat nak menangis waktu tu, waktu minum, waktu azan maghrib, waktu sibuk nak menikmati apa yang kita dapat daripada bazar Ramadan yang telah kita hadir. Hasan Basri menangis. Orang yang duduk tepi dia tanya, Syekh, ini waktu iftar, bukan waktu menangis. Dia kata apa? Zakatu umniyat ahli nar. Dia kata, saat aku nak minum tadi, aku teringat cita-cita permintaan ahli neraka. Bila duduk dalam neraka, mereka kata apa? An afidu alaina minal ma'. Penduduk neraka kata, mintalah malaikat, tolonglah bagi air kepada kami nak minum. Kata Hasan Basri, bila aku teringat ahli neraka minta air nak minum, dan aku teringat juga jawapan daripada malaikat, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah Ta'ala tidak benar sama sekali air ini diberi kepada orang-orang yang kafir. Menangis Hasan Basri. Sebab apa tuan-tuan? Teringat kepada dialog bagaimana orang-orang ahli neraka dihalang daripada minum air yang menjadi izaman kita para jemaah sekalian. Muslimin dan muslimat, apabila kita lihat sesuatu benda-benda yang baik, kita cuba tanya dalam jiwa kita, bi ayyi amalin salih, dengan sebab amalan baik yang mana yang aku buat Allah Ta'ala beri nikmat ini. Tanya, adakah dengan sebab aku salat malam? Adakah sebab aku bantu orang susah? Adakah sebab aku dakwah orang kepada kebaikan? Adakah kita cuba cari? Untuk apa? Kalau kita rasa nikmat yang Allah Ta'ala beri ini dengan sebab kebaikan yang kita buat, apa nak buat, maka ketika itu kita akan tambah lagi nikmat, kita akan tambah lagi usaha kebajikan yang kita buat untuk Allah Ta'ala tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu syukur nikmat yang aku beri ini, la azidannakum, aku akan tambah lagi kepada kamu. Jadi itu yang pertama. Bila kita tengok nikmat Allah Ta'ala beri bertalu-talu, nikmat sehat, alhamdulillah, makan semua benda boleh makan. Nikmat pula benda-benda yang kita buat semuanya menjadi, projek-projek yang kita buat jadi, program yang kita atur semua najah. Kita semak diri kita dengan sebab apa najah ini? Apakah dengan perancangan ahli masjid telah berjaya? Apakah dengan sebab doa imam-imam kita Allah Ta'ala kabulkan? Apakah dengan sebab kebajikan yang kita buat? Jadi semua ini memberi galakan kepada kita untuk meneruskan agenda. Sebaliknya pula, bila kita tengok wa iza hurimal qalbu alhayyu min ta'atillah, kita ni orang baik, kita kata kita orang baik lah, orang yang boleh mari ke masjid rumah Allah ini kan. Tiba-tiba walaupun kita ni orang baik, bila kita semak daripada pagi tadi sampai ke waktu nak tidur, kita hanya mampu beristighfar 10 kali je. Banyak ke sikit? Sikit. Kita hanya mampu zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tak sampai pun 100 kali. Kita duk fikir kita bantu orang susah hari ni, tak sampai RM2. Cuba kita fikir, muhasabah, kaji-kaji tengok, maka kita akan tanya, bi ayyi ma'siyatin hurimtu, dengan maksiat mana aku terhalang daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan ingat dalam hadis Ramadan, Nabi SAW bersabda, apabila mari bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, syaitan diikat. Segala kebajikan telah diberi kepada kita. Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk memetik kebajikan dalam bulan Ramadan, orang duk tarawih kita sibuk benda lain, orang baca Quran kita sibuk baca surat khabar, orang buat kebajikan kita sibuk sana sini, maka faqad hurima al khaira kullahu. Nabi kata, siapa terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, orang yang telah terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita ibrah. Kadang-kadang kita terpaksa kena menangis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kenapa lidah aku ni kelu tak boleh berzikir? Kenapa? Oi, kalau bincang orang pagi sampai tengah hari boleh, habis satu kumpulan jumpa grup lain pula masuk. Sekarang ni ada satu mazhab baru timbul,
Bukan di Malaysia saja, di dunia. Dia panggil mazhab wasafi. Tuan-tuan ni mazhab wasafi belakang rasa ni. Betul tak? Kau tak daftar lagi? Tak daftar lagi? Tak logik lah. Wasafi tu WhatsApp tu lah. Itu mazhab wasafi. Semua ahli masjid ada, ahli tu ada, ahli ni ada. Cuba saya mau daripada pagi tadi sampai petang ni, apa yang kita buat dalam grup kita? Ada nasihat yang kita sampai? Ke lebih pada duk mengata orang? Tengok. Kalaulah dalam grup ini tidak memberi kebaikan, mendekat kita kepada Allah Ta'ala, keluar daripada dia, lebih baik daripada kita menjadi syaitan bisu, orang duk mengumpat kita tak tegur. Ini masalah. Ini semua menjadi sebab yang kita boleh semak. Kenapa aku tak boleh berzikir? Kenapa aku tak boleh baca Quran? Kenapa kebaikan yang Allah Ta'ala haramkan, halang kita daripadanya? Maka mesti kita semak. Sukar untuk kita semak sebab kita tidak ada makmal yang baik. Tetapi kalaulah ulama-ulama yang besar di zaman dulu, dia kata apa? Dia kata, aku tahu semalam aku tertidur tak sempat solat malam dengan sebab dosa yang tersalah dilakukan tengah hari semalam. Dia boleh monitor. Tapi oleh kerana hati kita terlalu tebal dengan benda-benda maksiat yang menyebabkan kita tak dapat nak kesan di mana sakitnya dia. Satu cerita, seorang ulama nama dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Cerita kematian dia mungkin tuan-tuan dah dengar bagaimana pelik. Abu Zur'ah Ar-Razi kata, seorang murid dia nama Abu Hatim Ar-Razi, dia kata, aku dengan ayah aku pergi ziarah Syekh Abu Zur'ah Ar-Razi. Ziarah ulama besar, ulama hadis, sakit. Jadi bila orang mari ziarah dia kata, Syekh, kenapa sebab tuan sakit? Kenapa sebab? Tuan-tuan dengar. Dia kata sakit dia kena gigit ke anjing. Anjing, tak tahu anjing gila kan dia apa, anjing ni gigit dia sakit. Dia kata, semalam aku duduk rumah, tak ada apa-apa sakit. Wa ana afiyah. Tapi masuk dalam hati aku, dengar tuan-tuan, masuk dalam perasaan pemikiran aku, esok aku nak keluarkan satu statement, satu kenyataan kesalahan yang dibuat oleh seorang tuan guru besar nama dia Sufyan Ats-Tsauri. Kita nak tulis, kalau zaman kita nak tulis blog, nak tulis apa, nak jawab, nak kritik Sufyan Ats-Tsauri. Allahu Akbar. Ulama besar. Kalau dia kritik dengan ilmu. Kalau kritik zaman kita, kritik dengan nafsu, banyak mengutuk saja. Nak marah ke orang, kutuk, kata macam-macam. Tapi Abu Zur'ah kita yakin dia akan kritik dengan ilmu. Tetapi apa jadi? Bila pagi esok aku keluar nak pergi salat, aku lalu jalan ini, biasa tengok anjing tu selalu kat situ, tak ada pernah kacau orang. Tiba-tiba pagi ni dia tengok aku, dia terekam gigit tuan guru kita ni sampai aku demam sakit hari ni. Fawaqa'a fi nafsi, kata Syekh, maka aku duk fikir, anjing ini serang aku tak ada lain, tak ada sebab, tidak ada sebab dosa aku kecuali cita-cita aku semalam nak kritik Sufyan Ats-Tsauri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, patut tak patut cerita ini membuatkan kita menangis? Daripada 24 jam campur dengan seminggu kali 7, berapa juzuk Quran, berapa muka surat Quran yang kita boleh baca? Sebab apa? Siapa yang menghalang kita? Ada FRU mari sembuh air kita baca Quran? Ada JPJ mari sekat tengah jalan orang nak baca Quran? Tak ada sebab. Sebabnya kerana qalbun marid, hati bermasalah. Hati kita bermasalah. Punca daripada mana? Punca daripada qila wa qala, sibuk mengutuk orang tu, kata orang ni, yang akhirnya lidah kita keluh daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Inilah punca yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibu 'abdan nakbatan fama fawqaha aw dunaha illa bi dzambin. Tidak ada suatu benda yang menimpa seorang manusia ini daripada segala kesusahan kecuali dengan sebab dosa dia. Wa ma ya'fullahu anhu aktsar, yang Allah Taala maaf, Allah Taala sembunyi, Allah Taala tak ambil tindakan lebih banyak daripada itu lagi. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Allahu Akbar. Yang ketiga,
Tanda yang ketiga, intifadatul ahyab. Apabila kita tindakan yang spontan yang kita kena buat apabila kita tengok benda-benda mungkar dan maksiat. Tengok benda mungkar, tengok benda dosa, hati kita akan bertindak pantas. Tindak pantas. Hari ni tuan-tuan tengok maksiat. Saya tak kata orang di masjid ni pergi tengok maksiat, pergi tengok danduk, pergi tengok apa dia lagi, kepok kan? Tuan-tuan tak pergi, insya-Allah. Orang lagi ni tak pergi. Pergi disco, pub, apa nama lagi, yang maksiat tak pergi kita. Tetapi maksiat yang sekitar kita, yang sudah tak jadi maksiat hari ni, kita tengok anak-anak kita yang anak perempuan tak tutup aurat, dengan baju ketat, dengan seluar ketat, ayah pakai kopiah, pakai serban, turun-turun kereta anak di pasar malam bertukar dengan anak bukan Islam. Bapak tak tegur, turun mak pun sama juga, pakai baju ketat juga, tak cukup saiz, terbelah sana sini, tak tegur dia. Hati apa ini? Hati hidup ke hati mati? Ini masalah kita tuan-tuan. Maka di antara tanda hati itu dia panggil intifadah. Hati itu akan bertindak cemantas apabila tengok kemungkaran. Orang yang kita tak mampu nak buat, orang di pasar malam, orang itu di luar kuasa kita, kita hanya beristighfar, astagfirullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Tapi orang di bawah jagaan kita, anak kita, isteri kita, cucu kita, orang-orang di sekitar kawasan kita, kenapa kita tak boleh tegur? Di mana perasaan kita terhadap orang buat mungkar dan maksiat? Ini jadi masalah. Banyak tuan-tuan yang ana cuba perhatikan kemungkaran maksiat yang sudah tak jadi maksiat. Di antaranya isu aurat, tak jadi maksiat. Tak ada apa. Ayah dia biasa tengok anak pakai pakaian yang pelik-pelik, tak ada. Bahkan kalau jumpa kawan-kawan dia sendiri ahli masjid, oh ni anak saya ni baru balik daripada luar negara, baru grad daripada universiti fulan, baru pegang jawatan, bangga. Walaupun anak tak tutup aurat, patut kita tutup muka kalau ada perasaan iman masih hidup dalam jiwa. Ini satu lagi mungkar yang tak jadi mungkar, iaitulah masalah riba. Kalau rasuah ada lagi kemungkaran, sebab ada akta SPRM. Saya mengharapkan sangat-sangat Jabatan Agama mengeluarkan satu akta pencegahan riba, sebab dia dosa kemungkaran yang sangat besar dalam Islam. Siapa kata riba tidak mungkar? Suatu dosa yang Allah Ta'ala mengisytiharkan peperangan. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul, isytihar perang dengan Allah Ta'ala dengan Rasul, siapa yang ambil riba. Tapi belum ada akta. Jabatan Agama tidak berfikir untuk mengaktakan riba sebagai maksiat yang mungkar. Maka ini di antara perkara maksiat tak jadi maksiat. Mari mana tu? Alhamdulillah, pinjaman saya dengan bank diluluskan. Bank riba, mari alhamdulillah atas masjid, silap panggil imam pula solat hajat, syukur kerana riba yang dipinjam diluluskan oleh bank. Imam kena tanya juga, solat hajat apa ni? Pinjam duit bank mana? Tapi oleh kerana tak jadi maksiat, habis ahli masjid pergi belakang rumah dia, memberi sokongan untuk pinjamannya diluluskan di atas kepada bank-bank yang terlibat dengan riba. Innalillah wa inna ilaihi. Bukan masjid kita ni Ustaz Imam, jangan marah. Ini contoh. Allahu akbar. Bimbang tak bimbang kita? Al-qalbul. Jadi bagaimana keadaan itu? Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang beriman apabila hati disentuh oleh syaitan, maknanya digoda oleh syaitan, bila diberitahu haram tu, mungkar maksiat, melompat kita, fa idza hum mubsirun, bila kita dapat ilmu, dapat maklumat, kita taubat. Hari ni jangan tuan-tuan, kalau kita bagi nasihat kepada orang buat benda mungkar, kita kena marah. Siapa awak? Allahu akbar. Saya teringat satu kes. Ini cerita realiti di Arafah. Kalau ambil kat sini mungkin tuan-tuan marah pun. Di Arafah, waktu wukuf di Arafah, sedang orang duk menangis minta haji mabrur. Ada pakcik duk isap rokok. Isap rokok. Saya pergi tegur pakcik, ini waktu berzikir, rokok ni maksiat, waktu ni waktu wukuf, waktu inilah waktu orang bermunajat, orang minta ampun. Dia celek mata, dia kata, siapa awak? Sudah patut, maaflah saya terlupa, dicampak, auzubillah minasyaitanir rajim, kan, pergi ambil wudu.
solat, taubat. Ada. Siapa awak? Nak kata apa? Sombong. Saya pun fikir, ya Allah, orang lain mari minta menangis-nangis minta haji mabrur, pak cik ni mari ambil haji Marlboro dekat sini. Haji Marlboro. Nak apa kita? Innalillah. Berat. Allahu akbar. Yang keempat, tanda yang keempat dia panggil hulwul lisan. Lidah dia manis. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Orang yang beriman itu, seorang hamba itu akan bercakap dengan satu kalimah untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha bala. La yulqi laha bala. Maknanya dia tak mikir benda itu benda baik. Tetapi yarfa'ullahu biha darajat. Allah Ta'ala angkat dengan sebab kalimah itu darajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, kerja dia keluarkan kalimah yang baik, kalimah tayyibah. Tengok orang dukung cerita, kita gosok, sabar akhi, sabar, Allah Ta'ala uji sikit boleh pahala. Tengok orang buat maksiat, kita larang, mungkin dengan sebab sepatah kalimah kita larang, dia berhenti. Allahu akbar. Dia bertaubat dengan sebab kita. Betapa besarnya kalimah yang disebut. Kita ingat biasa ya, kecil ya. Tapi ingat juga sebaliknya, orang yang mengeluarkan perkataan yang busuk, yang buruk, duk kata kepada orang, dia tak peduli dengan kata-kata tersebut, ada orang yang dicampak dengan kalimah itu sampai ke bawah neraka. Wal'iyazbillah. Jadi orang beriman, orang yang jaga lidah, orang yang tidak suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Seorang ulama nama dia Abdullah bin Aun. Tuan-tuan tandalah cerita-cerita yang menarik ini. Abdullah bin Aun ni seorang ahlillah, orang yang sangat takut pada Allah Azza wa Jalla. Sahabat dia bernama Kharijah bin Mus'ab rahmatullah al-jami'. Dia kata apa? Sahibtu Abdullah arba'an wa ishrina sanah. Aku telah bersahabat dengan Abdullah 24 tahun. Bukan 24 hari, 24 tahun. Fama a'lamu annal malaikata katabat alaihi khati'ah. Aku tak dengar, aku tidak tahu dia telah mengeluarkan perkataan yang menyebabkan malaikat tulis kesalahan kepadanya. 24 tahun tak dengar lidah dia mengeluar perkataan kutuk orang, maki orang, ataupun kata yang tidak baik. Allahu akbar. Tuan-tuan, kata di para ulama, anna kulla wi'ain bima fi yandah. Benda bekas itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam bekas. Manakala orang yang punya hati yang hidup, qalbun salim, dia tidak akan mengeluar perkataan-perkataan yang mengguris perasaan orang, dia tidak akan mengeluar perkataan menghina orang, tidak akan mengeluar perkataan yang boleh menyebabkan malaikat tulis ke atasnya sebagai dosa. Allahu akbar. Seorang ulama masyhur, ulama ni tuan-tuan selalu dengar, dia kata, nama dia Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia kata apa? Hasanatuka min aduwika akthar minha min sadiqika. Kebajikan yang kita dapat daripada musuh kita lebih banyak daripada kebajikan yang kita dapat daripada kawan. Agak-agak boleh terima, tak boleh terima? Hoi, musuh. No, kalau kita buat kenduri tak akan panggil musuh kita. Member panggil belakang. Fudail kata tidak. Kebajikan yang kita dapat raih daripada musuh lebih banyak daripada yang kebajikan kita dapat daripada kawan. Orang tanya dia, ya Aba Ali, kaif, macam mana ni, pelik awak ni? Dia kata, inna sadiqaka iza zukirta bayna yaday. Kawan-kawanmu, kalau orang sebut tak baik depan kawan kita, dia kata afa Allah, semoga Allah Ta'ala selamatkan dia. Itu je kawan kita. Tapi kalau kita disebut nama depan musuh kita, sebut nama ya, meletup terus. Oh, bahasa jahat, bahasa ni gini sebut habis. Jadi dia akan mengumpak kita sebanyak-banyaknya daripada bumi ke-7 sampai langit ke-7. Maka apa jadi? Orang yang mengumpak kita, memfitnah kita, kata buruk pada kita, amalan dia telah diberi kepada kita. Malaikat otomatik transfer amal baik dia kepada kita. Kita dapat kebajikan daripada orang musuh kita lebih banyak daripada kita dapat kebajikan daripada kawan kita. Allahu akbar. Ini yang dikatakan sebagaimana itulah. Karena itu bila kita orang sebut tak baik kepada kita, kawan kita sebut tak baik, jangan doa binasa. Jangan kata ya Allah celakalah dia, jangan binasa lah. Kita kena kata Allahumma aslihu,
ya Allah baikkan dia, ya Allah jadikan dia untuk mendapat hidayah. Sebab apa? Kata di para ulama, malaikat akan aminkan doa kita. Bila kita doa untuk dia kebaikan, malaikat amin, walaka mislu, engkau dapat kebaikan. Jadi kalau ini, simpan lidah kita daripada bercakap benda-benda yang tak baik. Nabi SAW membuat bandingan orang mukmin dengan lebah. Dalam hadis sabda Nabi SAW, masalul mu'min masalun nahlah. Bandingan orang mukmin itu seperti lebah. Menarik tajuk lebah ni. Kalau kita boleh buat satu siri kajian kepada lebah dari sudut keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, benda ajaib akan berlaku. Sebab itu lebah ni Allah Ta'ala buat satu surah dalam Quran, Suratun Nahli, surah tentang lebah. La ta'kulu illa tayyibah. Dia tak makan lebah ni kecuali benda baik. Dia makan bunga, kan, makan benda-benda yang cantik, yang baik. Wala tada'u illa tayyibah, dan dia tidak keluarkan daripada perut dia juga kecuali benda yang baik. Jadi kata di Ibnul Asir rahimahullah ta'ala, dia kata wajhul musyabahah, apa yang samanya yang Nabi buat bandingan orang mukmin dengan lebah ni, apa dia? Dia kata hazqun nahli wa fatnatuhu, lebah ni binatang yang cerdik dia, tak banyak dia punya penyakit dia, tak banyak. Wa haqaratihi wa manfaatihi, dan manfaat dia pula banyak. Dan bagaimana dia ni, lebah ni sangat jenis benda yang kuat bekerja, berterbang sana sini, dan dia jauh diri daripada benda-benda kotor. Makanan dia baik, dia tak makan daripada hasil usaha orang lain, dia usaha sendiri. Dan lebah juga sejenis binatang, hayawan yang sangat taat kepada ketua dia. Ini lebah. Dalam kitab kajian tentang lebah, dia kata apa? Sekilo lebah, satu kilogram lebah, asal madu dia tu, madu dia, kata di ulama lebih kurang daripada 600,000 sehingga 800,000 tala'ah dia berjalan. Dan dia berhenti lebih daripada 1 milion bunga nak dapat sekilo madu. Allahu Akbar, tengok, berat berkilo. Ribuan bunga yang dia cari semata-mata nak beri manfaat kepada kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita orang mukmin ni berfikir positif nak jadi macam lebah, kita tak makan kecuali yang baik, maknanya kita makan yang halal dan kita tidak keluarkan perbuatan kita, kata-kata kita, apa yang terbuku dalam hati kita ni kecuali benda yang baik, maka itu masal mukmin. Yang kelima, tanda orang mukmin lagi, iaitulah ghazirud dam'i, seorang yang mudah senang untuk menangis. Menangis apa? Menangis untuk Allah Ta'ala. Kalau menangis keluarga mati, siapa-siapa pun menangis. Menangis barang hilang, semua orang menangis. Tetapi kita menangiskan Allah. Seorang ulama nama Abdul Wahid bin Zaid, dia kata apa? Ya ikhwata, wahai saudaraku, ala tabkuna syaukan ila Allah, kenapa kamu tak menangis? Kerana rindu nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang rindu kepada Allah Ta'ala, tangisan dia, air mata dia mengalir kerana Allah Ta'ala tidak menghalangnya untuk dia tengok Allah Ta'ala di akhirat. Allahu Akbar. Kenapa kamu tidak menangis? Kerana takut pada neraka? Kenapa kamu tidak menangis? Jadi soalan-soalan dia memang sangat-sangat memberi motivasi kepada kita para jemaah. Jadi tanda orang yang beriman, iaitulah orang yang boleh menangis dengan sebab dosa yang dilakukan itu. Kita tangis dengan dosa. Jadi kata di para ulama, di antara sebab manusia ni menjadi takut, khauf kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, di antaranya apabila kita teringat kepada dosa-dosa yang lepas. Aku dulu begini, gini. Kita dengan Tuhan je. Jangan cerita dengan orang. Cerita dengan orang itu riak namanya. Tak bagus. Cerita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan menangis. Jadi kelebihan menangis ni sangat banyaklah. Kalau kita
tengok Sayyid Habibuna sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menangis. Nabi kita menangis ada kalanya kesian, rahmat kepada orang mati. Sebagaimana Nabi kita menangis apabila tengok Uthman bin Maz'un, muhajirin yang pertama mati, Nabi kita menitis air mata. Nabi kita menangis juga apabila matinya anak dia Ibrahim. Nabi kita menangis ketika mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca, tiba-tiba Nabi kata hasbukal an, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, bila aku berpaling tengok, fa'ainahu tazrifan, mata Nabi sudah mengalir air mata, sudah menangis. Nabi kita menangis kerana ingat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita ingat kepada umat, Nabi kata, ya Rabbi ummati, wahai Tuhan umatku. Fabaka, Nabi kita menangis. Nabi kita menangis ketika salat gerhana. Tengah Nabi salat, Nabi kita, sahabat-sahabat dengar Nabi kita berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum, wahai Tuhanku, bukankah kau berjanji tak mau azab hamba-hambamu ini, wa ana fihim, sedang aku bersama dengan mereka, wa hum yastaghfirun. Jadi itulah tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita juga para jemaah menjadi manusia bakain, manusia yang banyak menangis semata-mata kerana Allah azza wa jalla. Yang keenam, tanda manusia ini hebat, iaitulah apabila segala kerahan tenaga dia, otak dia berfikir untuk akhirat. Keuntungan akhirat yang kita fikir, kita tidak berfikir tentang keuntungan yang ada dalam dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Nabi kata, alladzi tafutu salatul asri ka'annama witra ahlu wa maluhu. Orang yang terlepas solat asar, tak sempat sembahyang asar, apa-apa masalah sebab lah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan tu ni, tak sembahyang asar, seolah-olah dia kehilangan keluarga dia dan harta benda dia. Kita terlepas solat asar, bagaimana perasaan kita? Sedih? Tak apa, boleh qada. Simple je jawab, tak apa, boleh qada. Tidak kata rasa kecewa, tak lalu makan malam tu sebab asar kita terlepas. Sedangkan Nabi kata apa? Orang yang terlepas solat asar ni seolah-olah kehilangan anak dan harta benda dia. Allahu akbar. Seorang yang bernama Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam dia kata apa? Fatatni salatul jamaah marratan. Hatim Al-Asam ni dia panggil seorang yang sangat pemurah, karim. Harta benda dia infak fisabilillah. Dia kata, satu hari aku terlepas salat jamaah. Fa'azani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdahu. Seorangnya datang mari ucap takziah kepada aku. Allahu akbar, ucap takziah. Lau mata li waladun, kalau anak aku mati 10,000 satu negeri ni mari ucap takziah kepada aku, maka li anna musibatid din andahum ahwan min musibatid dunia, bagi mereka musibah dalam agama kecil nak banding musibah dunia. Allah, kalau kita hari ni terlepas solat jemaah kena pergi takziah, tuan-tuan bayarkan kerja kita ucap takziah lah. Imam kata lepas solat ni kita takziah kepada kawan-kawan kita yang tak sempat bagi. Lepas solat isya pula orang lain pula. Jadi itulah dia panggil al-qalbul hayy. Kita kena berfikir tentang apa? Tentang bagaimana nak pergi ke akhirat dengan begitu banyak. Maka di antara benda yang kita kena fikir, iaitulah bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keadaan manusia yang ada di sekeliling kita ini, biarlah menjadi kira-kira kita. Jadi kalau kita mikir hidup selesa, apa kita nak sibuk hal orang? Pepatah Melayu kata jangan jaga tepi kaya orang. Itu pepatah Melayu, bukan pepatah Islam. Betul lah kita tak boleh jaga hal orang, tapi dalam perkara-perkara mungkar dan maksiat kita mesti kena jaga. Mesti kena ambil cakna, kena ambil tahu. Yang ketujuh, tauhidul khauf. Tauhid, bulatkan perasaan takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tak salah kita takut ke makhluk, takut ke ular, takut ke serigala, takut ke polis dan sebagainya. Itu biasa naluri manusia takut. Tetapi yang betul-betul kita takut kepada siapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika menegakkan kebenaran. Seorang ulama nama dia Tawus bin Al-Yamani. Tawus bin Al-Yamani
datang seorang hebat, orang besar. Kalau kita zaman kita kan orang pakak Tan Sri lah juga. Fasa'alahu, dia mari tanya benda. Nama dia Muslim bin Salam bin Qutaibah, orang hebat. Fantaharahu, taus marah dengan dia. Dia tak tahu orang besar. Kata di kawan dia, As-Saltu bin Rashid, kata, haza Salam, Tuan Syekh, ini Tan Sri Salam ni. Kalau zaman kita kan ada pakak dekat. Sahibu Khurasan, mana pegawai besar di Khurasan, wali dia, gubernur. Qala zalika ahwadu lahu alayya. Orang besar lagi aku tak takut. Subhanallah. Kalau kita tu kacau, oh orang besar, oh sorry Zek, dah panggil PA, panggil semua bersidang, bagi makan terus, sebab kita tersalah cakap tadi. Baiklah, yang ke-8, yang terakhir, ghirah, perasaan cemburu apabila kita tengok orang lain kuat ibadat, kita tak kuat. Ada tak ada perasaan dalam jiwa kita? Kalau kita cemburu orang lain tukar kereta, kita tak tukar. 3 tahun dah tak tukar kereta ni. Kawan sebelah ni asyik. Orang perempuan pula tengok dekat kat gaya dia, nampak kedai lansir masuk rumah jiran sebelah tu. Duk sibuk kain lansir. Kayu jati baru tukar tu tak? Orang yang hati hidup, dia sibuk apabila tengok orang lain kuat beribadat, kita tak kuat. Tengok ya, Masya Allah, Tabarakallah, saya pergi pukul 5, pukul 4.30 ada dah dia masjid. Hebat. Kita lah orang lain duk sibuk dengan kita duk sibuk lain, kita tengok kawan kita sibuk dengan baca Quran. Mari orang miskin rumah dia tak raja, dia tengking, bagi je duit. Jadi kita naklah cemburu di sini dengan makna ghirah, dengan makna ghibtah, dengan makna nak kebajikan seperti orang tu buat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit motivasi tentang tanda-tanda al-qalbul hayy, hati yang hidup ini, tuan-tuan boleh bermanfaat untuk kita sama-sama menggilakkan iman kita, membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita jadi termasuk di golongan-golongan orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.